Hai, apa kabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan baik, sihat, walafiat. So, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan pertolongan cemas, unit 3, okay, di bawah pendidikan kesihatan. Okay. So, mari kita tengok apakah standard pembelajaran, okay, standard pembelajaran yang akan kamu pelajari lah di dalam tajuk ini. Okay, yang pertama ialah kita akan tengok apakah itu prinsip RISE. Okay. RISE ini adalah satu singkatan, okay, untuk pertolongan cemas. Nanti kita tengok. Okay, yang kedua, menerangkan kecederaan yang boleh dirawat menggunakan prinsip ini. Okay, dan yang ketiga, menunjuk cara bagaimana RISE ini dilakukan ataupun dilaksanakan mengikut kecederaan. Okay, so mari kita tengok pengenalan. Okay, so apabila berlakunya kecederaan tisu lembut, okay, bahagian yang cedera ataupun mengalami kecederaan akan berlaku pendarahan secara dalaman. Okay, dan dia akan mula membengkak lah. So, keadaan bengkak ini akibat daripada darah yang terkumpul di bahagian yang tercedera tadi. So, dia akan menyebabkan aliran darah ke bahagian yang cedera ini menjadi perlahan ataupun lambat lah. So, rawatan untuk kecederaan tisu lembut kita panggil sebagai RICE lah, RICE, bukan nasi ya. Okay. Ini RICE, singkatan ya. Okay. So, rawatan RICE ialah singkatan bagi perkataan rest, R untuk rest, I untuk ice, C untuk compression, dan E untuk elevation. So, dia singkatkan menjadi RICE lah. Okay. So, seterusnya. So, ini adalah situasi di mana kecederaan lah. Selalunya kecederaan yang melibatkan rawatan RICE ini ialah melibatkan kecederaan buku lali. Okay? Ataupun terselioh di bahagian buku lali. So, selalunya kita akan gunakan rawatan RICE inilah. Okay, so, ini adalah situasinya. So, saya menggunakan buku teks sepenuhnya untuk rujukan. Okay? So, anda boleh buka buku teks anda sambil melihat video saya ini. Okay? So, ini adalah situasinya. So, RICE. Bagaimanakah prinsip dan prosedur RICE diaplikasikan? Okay, yang pertama, R. R mewakili perkataan rest, iaitu rehat. Okay, so apabila rakan anda mengalami kecederaan, okay, rakan anda mengalami kecederaan, kita pastikan dia dalam keadaan rehat dahulu. Okay, so contohnya dia cedera di di kawasan yang terbuka, okay, panas. So, apa yang perlu anda buat? Bawa dia dulu ke kawasan yang teduh. Okay, bagi dia rehat, bagi dia bertenang. Okay, kemudian pastikan kaki yang cedera itu, bahagian yang cedera itu disokong. Okay, supaya pendarahan dan bengkak tidak menjadi parah. Okay, kita sokong dulu supaya pergerakan, contohlah kaki dah cedera seperti di dalam gambar ini yang anda lihat sini. Okay, so contohlah kaki, buku lali dia cedera. So, kita buat ataupun kita pegang bahagian cedera itu. Okay, kita sokong, okay, kita alas, okay, supaya pergerakan kaki itu menjadi terhad dan kecederaan tidak menjadi serius. Okay, so cara ini bagi memastikan pemulihan dapat berlaku dengan lebih pantas lah. Okay. So, jika murid disyaki mengalami fraktur ataupun patah tulang, okay, hubungilah talian kecemasan 999 dengan cedera lah. Okay, ataupun hubungi klinik yang berdekatan ataupun hospital. Okay, sebab dia melibatkan tulang yang patah. So, jangan lakukan apa-apa rawatan lah, biar pakar yang menguruskan. Okay, doktor yang menguruskan. Seterusnya, I untuk ice. Okay, so I mewakili ice. Okay, ya, iaitu perlu meletakkan beg ais ke atas bahagian yang cedera dengan segera. So, satu kita panggil sebagai cara dia untuk meletakkan beg ais ni, sebelum anda meletakkan dekat bahagian yang cedera itu, yang bengkak itu, anda kena alas dahulu. Okay, alas permukaan ataupun contoh dalam gambar, dia alas dulu kaki itu dengan kain, kemudian barulah dia letak beg ais itu di atas. Okay, so hal ini supaya tidak berlakunya kelecuran di permukaan kulit lah. Okay, supaya kulit itu tidak melecur. Bukan api saja boleh menyebabkan kulit melecur, ais pun boleh menyebabkan kulit melecur ya. So, bagaimana keadaan kulit yang melecur akibat ais? So,
ais ni dia akan menyebabkan kulit terbakar secara dalaman. So bila dia terlampau kemerah-merahan, awak letak ais direct dan dalam satu jangka masa yang panjang, so dia akan menyebabkan kulit menjadi merah dan dia akan berlaku macam rasa panas lah, terbakar rasa dia. So untuk mengelakkan kejadian itu, kita kena alas, kita lapik permukaan kulit dengan kain, baru kita letak ais. So ais yang digunakan perlu dimasukkan ke dalam beg plastik ataupun tuala basah, ataupun pek sejuk yang dibalut dengan tuala basah. Ini untuk mengelakkan berlakunya kelecuran disebabkan ais lah. Pastikan suatu tuala atau kain anduh diletakkan di bahagian yang cedera, bagi mengelakkan ais bersentuhan dengan kulit. So ais akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera, dan kaedah ini dapat mengurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan. So aplikasi ais ke bahagian yang cedera harus diletakkan. Jika kecederaan adalah ringan, ais diletakkan antara 10 hingga 20 minit setiap jam. Selama 24 jam. Selama 24 jam saja. So jika anda ingin lihat video yang lebih lanjut mengenai prosedur RICE ini, anda boleh tengok ada QR code di muka surat buku teks anda 190. Anda boleh imbas. Nanti dia akan keluar video yang berkaitan dengan prosedur RICE lah. Yang seterusnya C, compression, iaitu tuaman dengan balutan anjal ke atas bahagian yang cedera. So kaedah ini mampu mengurangkan bengkak, pendarahan serta sokongan ke atas bahagian yang cedera. So dia kompres. So bila dia kompres, dia akan mengurangkan pergerakan kaki. So koyakan tisu dalaman itu dia dapat minimize lah, supaya dia tidak menjadi, koyakan itu tidak menjadi terlampau besar, so lambat untuk pulih. So balutan boleh dilakukan ke atas pek ais selama 10 minit pertama saja, dan balutan tidak terlalu ketat. So balutan jangan terlampau ketat. Jika dia terlampau ketat, dia akan menyebabkan pengaliran darah yang sukar ke bahagian yang cedera. So dia akan melambatkan proses, kita panggil proses pemulihan. Seterusnya E, elevation. E ialah untuk elevation. Fungsi elevation ialah untuk meninggikan bahagian yang cedera. Tujuannya untuk mengurangkan bengkak, mengurangkan kesakitan dan pendarahan. So jika bahagian yang cedera melibatkan kaki harus ditinggikan melebihi paras jantung dengan meletakkan bantal, bangku atau sokongan di bawahnya. Anda boleh lihat gambar dekat sini. So maksudnya kaki lebih tinggi dari paras jantung ni, anda dalam kedudukan yang kedudukan baring lah, dan kaki anda di alas lebih tinggi daripada kedudukan anda baring gitu. So jika bahagian yang cedera melibatkan lengan, gunakan anduh untuk meninggikan dari paras jantung. Sebab itu bila kita cedera bahagian tangan, kita letak anduh. Kita letak anduh dan ikat dalam keadaan macam ni lah. So anduh akan sokong, dan dia akan menyebabkan, membantu dalam pengaliran darah. So untuk keselamatan secara umumnya, seperti yang anda lihat dekat ini. So secara umumnya prosedur RICE harus dilakukan selama 48 jam kerana pendarahan ke atas kecederaan tisu lembut lazimnya berlaku dalam tempoh inilah, dalam tempoh 48 jam. Dalam tempoh masa antara 48 hingga 72 jam selepas kecederaan, jangan diberi rawatan lain seperti urutan bahagian yang cedera. So jika anda cedera di bahagian kaki ataupun mana-mana bahagian badan yang cedera, dalam masa 48 hingga 72 jam, ini kecederaan yang melibatkan tisu lembut. So dalam tempoh masa 48 hingga 72 jam itu, jangan urut bahagian yang cedera itu. Sebab jika anda urut, dia akan menyebabkan tisu itu semakin koyak lah. So biarkan dia 48 hingga 72 jam. Kita pantau, kita tengok adakah bengkak dia semakin berkurang, rasa sakit semakin berkurang. Jika dia rasa sakit, bengkak tidak juga menunjukkan pengurangan, so lebih baik rujuk kepada hospital ataupun klinik lah.
So, ais tidak boleh diletakkan di atas kulit secara langsung. Okey, rujuk boleh imbas dalam QR code yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, so itu saja untuk topik cikgu hari ini. Okey, berkenaan dengan pertolongan cemas iaitu prosedur rawatan RICE. Okey, so jumpa awak di video yang seterusnya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Selamat mengikuti tempoh PKPB, PKPD. Okay, so jaga diri semua. Jumpa lagi. Bye-bye.